Perlembagaan dan makna perkara 153. Ramai yang baca kamus tentang keadilan dan kesamarataan. Tetapi ramai juga yang lupa kepada sejarah, sebagaimana negara ini terbentuk. Perkara 153 tidak muncul dengan sendirinya. Ia lahir daripada rundingan panjang, penuh kebimbangan dan kompromi, ketika bangsa ini menuntut kemerdekaan daripada British. Pada waktu itu, British mahu memberi kewarganegaraan kepada semua kaum di Tanah Melayu, tanpa syarat, tanpa penyesuaian dengan realiti sejarah bangsa ini. Orang Melayu bimbang, jika nad itu berlaku, mereka akan menjadi pelarian di tanah sendiri. Maka satu perjanjian dicapai. Kaum bukan Melayu diterima sebagai warga negara Tanah Melayu. Dan sebagai timbal balik, hak-hak istimewa orang Melayu dijamin dalam perlembagaan melalui perkara 153. Itu bukan sedi, bukan sedekah, bukan belas kasihan sesiapa. Ia adalah perjanjian antara kaum yang membina asas kewarganegaraan Malaysia. Inilah yang dinamakan kontrak sosial. Orang Melayu mendapat jaminan hak keistimewaan untuk memulihkan ketidakseimbangan akibat penjajahan. Kaum lain pula mendapat jaminan kewarganegaraan kekal. Dua-dua pihak berkorban. Dua-dua pihak berjanji untuk hidup bersama sebagai rakyat Malaysia. Tetapi hari ini, ada yang mempersoalkan mengapa hak istimewa Melayu masih perlu wujud. Berbaliau, tanpa perjanjian itu, ia tidak mungkin Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dalam bentuk Malaysia yang kita kenal hari ini. Perkara 153 bukan untuk menindas sesiapa. Ia untuk menyeimbangkan keadaan yang tidak seimbang. Setelah berabad-abad orang Melayu terpinggir daripada sektor ekonomi dan perdagangan, dasar ini diwujudkan sebagai pengimbang, agar bangsa asal tidak lenyap ditelan kekuatan ekonomi kaum lain. Sebab itulah selepas rusuhan 13 Mei, lahirlah dasar ekonomi baru. Tujuannya bukan untuk memperkayakan Melayu semata-mata, tetapi untuk membina kestabilan nasional. Negara yang tidak seimbang akan bergolak. DB diwujudkan supaya jurang ekonomi antara kaum dapat dirapatkan, agar negara ini aman dan makmur untuk semua. Dasar ini berjaya, kelah menengah Melayu muncul, pasaran berkembang, dan Malaysia menikmati kestabilan selama beberapa dekad. Tetapi malangnya, kejayaan ini dilupakan, dan bangsa Melayu pula kini dipersalahkan. Harasin hanya the Malaysian, tuan kepada tanah ini yang merasa tertindas. Di Jepun, bangsa Jepun tetap menjadi tunjang. Di Korea, bangsa Korea. Di Thailand, bangsa Thai. Vitas di Malaysia, Femdomesh Rambai Cikim tentang haknya sendiri, dia dituduh perkauman. Negara lain mempertahankan bangsa asal mereka dengan bangga. Mereka tidak malu mengutamakan rakyat asal, kerana itu asas kekuatan nasional. Vitas di Malaysia, mempertahankan bangsa sendiri dianggap salah. Inilah terbalik yang sedang berlaku. Apabila yang memiliki rumah merasa bersalah, dan tetamu pula berasa berhak ke atas rumah itu. Mempertahankan perlembagaan dan perkara 153 bukanlah bersifat ekstrim. Ia adalah tanggungjawab. Kerana perlembagaan inilah yang memastikan keamanan, keseimbangan, dan keadilan antara semua kaum terpelihara. Kalau bangsa Melayu mengabaikan perkara 153 atas nama kesamarataan, maka yang akan lenyap bukanlah diskriminasi, tetapi identiti bangsa asal. Bila itu terjadi, kestabilan yang kita nikmati akan runtuh. Dan Malaysia akan kehilangan jiwa. Sejarah yang mengajar kita, bangsa yang lupa akar sejarahnya akan hilang semasa depannya. Maka anak muda Melayu perlu berfikir dan bersatu, bukan untuk menolak bangsa lain, tetapi untuk mempertahankan asas negara yang menjamin hak semua pihak. Jangan malu mempertahankan bangsa sendiri, kerana bangsa yang malu dengan dirinya sendiri tidak akan dihormati oleh sesiapa.